بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil yang telah mengurniakan bagi diri kita dengan nikmat kehidupan. Hari ini Allah Ta'ala kurniakan kita dengan nikmat kesihatan. Bila Allah Ta'ala kita lagi untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala diberikan Alhamdulillah dengan nikmat kesihatan, nikmat kebaikan. Ya, subhanallah. Jadi kita syukuri atas nikmat ini dan kita manfaatkan insya-Allah untuk mempergunakan semua nikmat ini pada jalan kebaikan dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah dengan kita berusaha mencari ilmu, dengan menambah ilmu itu mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah taala dan menjadikan kita insya-Allah hamba-hamba Allah taala yang sentiasa bersyukur dengan nikmatnya dan bersabar dengan ujiannya. Semoga dengan itu Allah taala kurniakan kita yakni dengan taufik dan hidayah sehingga kita menjadi hamba yang berjaya, yakni hamba yang bertakwa dalam hidup di dunia serta di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga yang dikasihi, yang dimuliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, sahibah fadilah, kepada sahabat saya Ustaz Wali, Fadil Ustaz Wali dan juga semua jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pagi ni seramai 52 orang yang ada bersama-sama dalam sesi Zoom ini dan juga Alhamdulillah terima kasih kepada bahagian Tafaqquh Fiddin Masjid Al-Hasanah Bagi yang menganjurkan program tadabbur ataupun e-tadabbur ini, tadabbur secara online ini mudah-mudahan mendapat rahmat isi Allah Ta'ala dan pertemuan kita ini dikira sebagai majlis ilmu yang mudah-mudahan menambah iman dan taqwa kita kepada Allah Ta'ala. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan untuk mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan normal ini, waktu PKP, sekarang kita berada dalam tempoh lockdown dan sebagainya. Dan semua ujian yang Allah Taala berikan ini adalah sebagai sebenarnya satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuhasabah diri kita supaya kita memperbaiki apa yang kurang di sudut kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dalam keadaan PKP kita juga berusaha mencari ilmu dan mudah-mudahan ini dikira sebagai salah satu usaha kita mencari ilmu dalam perjalanan kita memperbaiki diri. Semoga Allah Taala menjadikan jalan yang mudah bagi kita menuju kepada syurganya dan redha-Nya pada hari akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jemaah sehat ya. Harapnya semua sehat. Saya doakan semua diberikan keberkatan dalam kehidupan, kesihatan yang barakah, perlindungan di sisi Allah Taala. Semoga ujian ini menambah iman kita kepada Allah Taala. Semoga juga ujian ini Allah Taala angkat darjat kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Hamba-hamba yang dikurniakan pahala daripada kesabaran. Alhamdulillah semua sehat-sehat insya-Allah. Semoga saya doakan juga semoga tuan-tuan jemaah sekalian, perempuan dirahmati Allah Ta'ala semuanya sentiasa mendapat keberkatan insya-Allah Ta'ala
kesihatan, kehidupan, keluarga, harta dan sebagainya. Semoga kita sentiasa dalam pimpinan Allah Ta'ala pada jalan siratul mustaqim dan sentiasa dalam redha Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pagi ini kita akan mentadaburi beberapa ayat Al-Quran, tetapi tajuk kita adalah berkaitan dengan nikmat, yang salah satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita, iaitulah di antara nikmat yang disebutkan dalam Quran, nikmat kediaman dan kedamaian yang kita miliki. Lalu subhanallah para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ikuti beberapa ayat Quran, namun saya ingin mulakan dengan sepotong ayat Quran yang mana kita akan membuka kepada surah An-Nahl, yakni surah lebah, surah lebah. Surah An-Nahl, surah lebah. Kalau An-Naml, surah semut. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Quran ini untuk kita berfikir bagaimana makhluk-makhluknya ini walaupun kecil, walaupun kerdil, maka mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jadikan yakni makhluk ini sebagaimana Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Pada ayat pertama dalam surah Al-Jumu'ah, Allah menyatakan bahawa bertasbihnya semua makhluk yang ada kepada Allah Subhanahu Taala, yang mereka itu berada di langit dan di bumi, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai raja, subhanallah, dan dia juga yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi semua makhluk ni bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya, semua makhluk ini bertasbih kepada Allah. Termasuklah dari sebesar-besar makhluk, malaikat, ataupun di muka bumi ini, gunung ganang, ataupun haiwan-haiwan, burung yang berterbangan, subhanallah, makhluknya di daratan, di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk juga yang sampai yang terkecil. Di antaranya virus-virus. Virus ni pun antara makhluk yang kecil. Mereka juga bertasbih kepada Allah Ta'ala seperti mana yang Allah firmankan di awal surah Al-Jumu'ah. Seperti mana Allah firmankan di awal surah As-Saf. Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Telah bertasbihnya semua yang ada kepada Allah Subhanahu Ta'ala, yang ada di langit dan di bumi, subhanallah. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, sama-samalah juga dalam tempoh lockdown dan kita ni mungkin tak boleh nak keluar dan sebagainya. Kita penuhkan masa-masa kita dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan majlis ilmu seperti ini. Alhamdulillah, kita perbanyakkan bacaan Quran, kita perbanyakkan bertasbih, subhanallah, dan zikrullah yang lainnya, berselawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan tasbih ini Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang tenang dan sentiasa diberi perlindungan dan diberikan hidayah berpanjangan dari Allah Ta'ala. Baik, para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mulakan di dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl, sebentar saya bukakan ayatnya. Baik, dalam surah An-Nahl, kita buka dahulu pada ayat yang ke-18. Jadi jemaah yang ada Quran, insya-Allah kalau ada Quran yang ada terjemahan itu lebih baik. Dalam surah An-Nahl, pada juzuk yang ke-14, pada muka 269. Okey. Pada muka surat yang ke-269. Jadi sebelum kita menceritakan tentang nikmat kediaman yang Allah sebutkan dalam Quran dan beberapa pelajaran dalam sejarah manusia berlaku, bagaimana terjadi manusia yang tidak bersyukur kepada nikmat kediaman yang Allah kurniakan kepada mereka, jadi kita ikuti dahulu ayat Al-Quran ini. Surah An-Nahl ayat ke-18. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Innallaha laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala dan wa in ta'uddu, dan jika kamu ingin menghitung, wa in ta'uddu, dan jika kamu ingin menghitung ni'matallah, nikmat yang mana Allah Ta'ala limpahkan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala bagi satu statement yang nak sentuh jiwa kita. Ya, Allah Ta'ala bagi satu ayat Quran dan firman-Nya yang menyatakan jika kamu ingin melakukan hal ini, iaitu mengira, menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Subhanallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Tidaklah kamu akan dapat menghitungnya pun satu persatu. Artinya kalau kamu nak kira nikmat yang Allah berikan, ataupun senaraikan, nak kira 1, 2, 3, 4, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, nescaya kalau kamu cuba melaksanakannya pun tidak akan kamu mampu untuk menghitungnya. Allahu Akbar. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apa artinya daripada ayat ini? Para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, dalam ayat surah An-Nahl ayat ke-18 ni, Allah Taala nak bangkitkan rasa syukur dalam jiwa kita. Bila Allah menyatakan, sekiranya kamu nak kira nikmat yang aku berikan kepada kamu satu persatu, ya, kalau kita cuba hitunglah tuan-tuan dirahmati Allah Taala, apa nikmat yang kita ada hari ini, sekarang apa nikmat yang kita ada, ya. Kalau kita cuba senaraikan pun, ya, kita boleh senaraikan sekarang, mungkin memula daripada atas kepala kita. Macam saya, alhamdulillah ada nikmat kopiah, kemudian turun bawah sedikit, ada nikmat rambut, ada orang yang tak ada rambut, ya. Bawah sikit, kepala, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi akal, Allah ciptakan otak, Allah jadikan pula pada adanya bulu kening, turun lagi Allah ciptakan mata. Tapi kalau nak meneliti setiap nikmat itu pun dah terlalu banyak. Contohnya kita lihat mata saja, nikmat mata tu subhanallah, Allah jadikan bola mata tu padanya ada banyak komponen-komponen ataupun organ-organ yang menyebabkan kita boleh melihat warna, kita boleh melihat, faham apa yang kita lihat. Padanya ada berjuta saraf yang menyambungkan kepada otak kita supaya kita faham apa yang kita lihat. Subhanallah, pada mata tersebut adanya koklea, koklea kat telinga. Adanya apa? Adanya apa ni orang panggil tu? Kalau kita sebut HD tu high definition kan. Kita sebut ada mata kita ni memiliki gelemaca, ada cecair, retina, masya-Allah. Saya pun lupa lah nama. Okey, retina, retina display contohnya. Retina mata. Yang mana retina ni Allah Ta'ala jadikan dari sudut saintifik. Mata kita hanya melihat cahaya saja. Cahaya tu dia berkena pada retina yang berada di belakang sikit pada bola mata. Kemudian berlaku chemical reaction di antara cahaya dan pada retina itu yang menyebabkan adanya arus listrik, sehingga maklumat itu dihantar ke otak dan otak mentafsirkan apa yang kita lihat. Dan semua ini berlaku hanya dalam kurang dari 1 saat, 0.0018 saat. Subhanallah. Lajunya apa yang kita lihat, sehingga apa yang kita lihat itu kita faham dan kita dapat teliti apa yang kita lihat, sehingga menjadi memori atau ingatan kita benda-benda yang kita lihat. Subhanallah, ini nikmat ni kalau disenaraikan tak mampu kita senaraikan. Ya, subhanallah, ya, Allahu Akbar. Jadi ini semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau melihat kembali nikmat ini, Allah kata tidak boleh kamu hitung, tidak akan mampu pun kamu menghitungnya. Salah satu dari nikmat yang terdekat dengan mata kita adalah kita punya bulu mata. Siapa dalam ni ada 76 orang, tolak saya 75,
Yang pernah tahu berapa banyakkah bulu matanya? Pernah kira tak tuan-tuan? Bulu mata kita ni ada berapa helai? Tak pernah kita hitung pun. Dia tertanggal, dia tumbuh balik. Kemudian sentiasa dia cukup pada mata kita untuk melindungi mata kita. Subhanallah. Ini pun kita tak mampu hitung tuan-tuan. Apatah lagi yang lain. Belum lagi cerita tentang telinga kita, mulut kita, organ tubuh kita. Belum lagi kita ceritakan tentang nikmat kekuatan yang Allah berikan pada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat harta benda, nikmat keluarga kita. Nikmat apa lagi? Subhanallah. Sebab itu Allah berfirman, semua nikmat ini, apa lagi yang kamu ingin dustakan sehingga kamu sanggup kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah dzalik. Semoga tidak kita menjadi di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Bahkan ayat ini nak menceritakan, cuba kamu fikir, nikmat yang Allah berikan tidak akan mampu kamu hitungnya sampai ke akhir hayatmu. Tetapi nikmat yang Allah berikan ini, berapa ramai pula yang bersyukur terhadap nikmat ini. Ada orang yang dia kurang sesuatu maka dia mula lupa kepada Allah Ta'ala. Ada yang lebih sesuatu juga lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah dzalik. Kita nak jadi hamba Allah macam mana? Yang ada dua sifat. Sifat pertama, sifat yang bersabar bila ditimpa dengan musibah. Yang ini dikurangkan nikmat. Nikmat sudah ada, kemudian dikurangkan Allah Ta'ala. Jadi kita nak jadi orang yang bersabar apabila nikmat itu hilang ataupun tidak kita dapati. Dan yang kedua, kita nak jadi hamba yang bersyukur, iaitu hamba yang bila diberi nikmat, masya-Allah tabarakallah, kita ini menjadi hamba Allah Taala yang ingat, yakni nikmat kelebihan yang Allah tambahkan bagi kita. Kita nak jadi hamba yang bersyukur, iaitu syukur bagaimana? Dengan kita rasa qanaah, rasa kecukupan dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur dengan sentiasa taat kepada perintah Allah, tambahkan ilmu, tambah amal soleh, tambahkan kebaikan diri kita dan kebajikan, tambahkan semua itu antara jalan-jalan syukur pada Allah. Di antaranya juga ada berkongsi nikmat, yakni kepada orang lain. Jadi ada Hajah tanya, dulu Ustaz kata nikmat rasa sakit dan bau. Ya, betul-betul nikmat ini juga adalah salah satu daripada nikmat yang Allah kurniakan. Rasa sakit tu juga nikmat, kerana kalau tak sakit tuan-tuan, kita ni akan sentiasa cedera dan kita boleh meninggal dalam keadaan tak perasan kita dalam keadaan bahaya. Jadi kesakitan itu mencegah kita dari melakukan perkara yang bahaya dan sebagainya. Terkena jarum segera tarik, terkena air panas segera tarik. Tak ada orang yang dia kena air panas dia stay senyum, dia gelak-gelak lagi tuan-tuan. Tengok isi dengan kulit dia pun dah kentung, dah terbakar dah. Tak pernah jadi macam tu. Melainkan Allah kurniakan sensory, nikmat pada kulit kita, itu pun nikmat. Subhanallah. Jadi Allah menyatakan, nak kira nikmat kamu tak mampu hitung, maka cuba bayangkan betapa banyaknya masa dan kehidupan kita, nikmat yang Allah berikan yang kita lupa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah menyatakan, innallaha laghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu sudah sedia ada, dia maha mengampunkan dan maha menyayangi kita. Maka baliklah kita kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat ini. Kita ucapkan Alhamdulillah, ya Allah, kau kurniakan aku pada hari ini nikmat hidup, ya Allah. Sedangkan ada orang yang telah meninggal dunia pada hari ini atau hari yang sebelumnya. Hari ini masih kau beri peluang untuk aku bertaubat, ya Allah. Hari ini bila kita hidup tuan-tuan di rahmat Allah Ta'ala, kita masih dibukakan pintu taubat yang sangat luas. Allah Ta'ala nak beri peluang untuk mengampuni kita. Dan Allah Ta'ala nak beri kita peluang untuk masuk ke dalam redha dan syurganya. Maka sebab itu hari ini kita masih hidup tuan-tuan di rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah sayang kat kita. Allah masih nak berikan kita peluang untuk berubah dan menambah baik lagi diri kita. Bagi yang telah pergi, semoga Allah merahmati mereka. Tapi kita yang masih ada, maka manfaatkanlah nikmat ini sebaiknya mencari redha Allah dalam kehidupan kita dan mencari bagaimana caranya untuk kita masuk dalam redha dan syurganya, insya-Allah. Dan tak lain tak bukan dengan kita belajar ilmu, kita mengetahui cara dia
ajarkan Nabi SAW dan sebagainya. Dan nikmat, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kurniakan aku kesihatan, berikan aku keluarga, masih ada lagi rumah tempat tinggal, masih ada lagi harta, walaupun mungkin sedikit kekurangan. Tapi semuanya ini nikmat dari Allah Ta'ala. Maka kita syukuri. Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu mula bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka aku akan memberikan tambahannya kepadamu. Tambahkan nikmat itu, tambahkan kebahagiaan kita, kesenangan dalam urusan kita, tambahkan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Maka sama-sama kita syukur, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang sentiasa mendapat rahmat dan hidayahnya, keberkatan dalam semua nikmat yang Allah kurniakan. Baik para jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, setelah kita tahu banyaknya nikmat ini, sebenarnya Allah Ta'ala nak memperingatkan kita dalam Quran, banyak nikmat-nikmatnya yang sebenarnya manusia tidak syukuri dengan nikmat ini. Kalau kita melihat dalam surah Al-Mulk, ya, dalam surah Al-Mulk, surah Al-Mulk pada ayat yang ke-23, ya. Baik. Siapa yang mungkin ada Quran, boleh buka surah Al-Mulk ayat 23. Kenapa Allah turunkan ayat tadi? Surah An-Nahl ayat 18. Di antaranya kerana Allah nak selamatkan kita daripada menjadi orang yang tidak melihat pada nikmat. Dan sebab itu kita selalu melihat, membincangkan tentang nikmat. Kenapa? Kerana dari situ akan tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat yang kita bincang ini adalah satu daripada banyaknya nikmat Allah, iaitu nikmat kediaman kita. Baik. Jadi kediaman kita ataupun rumah kita. Baik jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-23 dalam surah Al-Mulk, Allah cerita bagaimana nikmat yang banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan nikmat itu tak boleh didapati di mana-mana tempat pun, melainkan Allah yang kurniakan kepada kita. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata Allah Ta'ala, sampaikan wahai Muhammad SAW, beri peringatan pada manusia tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Iaitulah di antaranya dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan untukmu atau menciptakan untukmu as-sam'a, pendengaranmu, wal absar, penglihatanmu, wal afidah, iaitu akal, hati dalam kamu berfikir terhadap sesuatu. Qalilan ma tashkurun, beri peringatan tentang nikmat Allah kerana hanya sedikit di kalangan mereka yang menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita tak nak menjadi orang yang tidak bersyukur pada Allah. Dan Allah nak selamatkan kita dengan Allah turunkan peringatan seperti ini. Dan Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk cerita tentang nikmat. Kerana dengan menceritakan tentang nikmat itu, kita kenal siapa diri kita. Iaitu kita adalah hamba yang tidak ada apa, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Hari ini pakaian yang saya sarungkan, satu hari saya akan tinggalkan pakaian ini. Ya, sama ada saya meninggal, ya, ataupun saya pergi meninggal dunia ini, atau mungkin pakaian ini tidak lagi saya pakai. Ya, Wallahu a'lam. Tetapi setiap sesuatu yang kita ada pada hari ini kita akan tinggalkan. Kalau kata pakaian ini, okeylah, satu masa akan tak pakai. Ya. Tapi tubuh kita pun sama, tuan-tuan. Badan yang kita gunakan sekarang ini, tangan kita, kaki kita, wajah kita, semua ini kita akan tinggalkan. Ya, sebab kita akan pergi daripada kehidupan di dunia. Maka sekarang Allah kurniakan nikmat ini, kita kena ketahui bahawa kita tidak ada apa, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Semuanya hanya pinjaman daripada Allah. Yang mana Allah nak lihat adakah kita gunakan nikmat ini untuk cari redanya ataupun tidak. Adakah kita menggunakan nikmat ini untuk
buat benda yang Allah suka untuk cari bekalan sebelum kita tinggalkan semua ini. Dan subhanallah jemaah sekalian, pakaian yang kita pakai hari ini kita akan tinggalkan, kita akan memakainya 2 helai kain daripada kain putih menjadi kafan kita. Ya, tubuh kita ini akan ditanam, tuan-tuan jemaah sekalian. Kita akan pergi ke alam yang seterusnya, namanya alam barzakh. Dan kita akan pergi ke alam akhirah. Jadi tidak ada apa yang kita miliki jemaah sekalian, melainkan itu nikmat dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, beritahu kepada mereka yang Muhammad SAW, dia Allah yang jadikan kita daripada tiada kepada ada. Hari ini kita ada, tuan-tuan jemaah sekalian. Ya, hari ini kita ada, kita masih hidup. Ya. Dan siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberikan kita nikmat ini? Kalau tidak Allah kurniakan, kita tidak ada apa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu, dengan ada ayat-ayat Quran ini, kita bacanya, kita tadaburi ini, kita letak diri kita dalam ayat itu. Bagaimana Allah peringatkan, ya Allah, hari ini kita masih boleh mendengar, melihat, boleh berfikir, ya Allah. Ada orang penglihatannya pun sudah tak ada. Pendengaran pun sudah hilang. Ataupun orang yang tidak ada akal. Allahu Akbar. Tapi kita ada akal. Maka kata Allah, 3 nikmat ini gunakan, cari, ya ini disebutkan dengan ilmu, bacakan ayat-ayat Al-Quran, fahami, tadaburi supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Kerana kata Allah Ta'ala, ramai manusia tidak berjaya. Mereka diberi nikmat tetapi mereka tidak syukuri dengan nikmat itu. Sebab itu mereka tidak berjaya. Allah Ta'ala sebut, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit di kalangan manusia yang bersyukur. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Taala, semua orang, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua orang di dalam kerugian, kata Allah Taala, melainkan orang-orang ini yang mereka beriman, mereka beramal soleh, menambah baik amalannya, ya, dengan menambah ilmu, lalu dia beramal dengan apa yang diketahui. Lalu dia sentiasa berpesan dengan kebaikan, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Allahu Akbar. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ramai manusia dalam kerugian, kata Allah Ta'ala. Di antaranya bila mereka ada nikmat tetapi mereka tak syukur dengan nikmat itu. Bila mana mereka masih hidup tetapi mereka tidak mencari yakni Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka. Mereka tidak syukuri nikmat mereka ada, lebih merungsingkan diri dengan kekurangan berbanding kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka ayat-ayat ini Allah nak jentik hati kita dan akal kita berfikir supaya kita sentiasa kenal apabila kita dilanda dengan kesusahan, ya Allah, Kau masih beri aku nikmat. Sampai satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dididik oleh Nabi SAW, bagaimana Sayyidina Umar dididik oleh Rasulullah. Sayyidina Umar yang dahulunya seorang non-Muslim yang memusuhi Nabi SAW sebelum keislaman dia. Sehingga kan dia pada akhirnya nak membunuh Rasulullah SAW. Tapi akhirnya hasil dari doa Nabi SAW, Allah makbulkan. Sayyidina Umar perlu Islam. Yang terakhir sebabnya kerana membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah jemaah sekalian, untuk menjemput hidayah dalam diri kita, perbanyakkan membaca firman Allah Ta'ala dan berusaha memahami dan beramal. InsyaAllah Allah bagi hidayah pada kita. Tapi saya nak cerita seterusnya. Apabila Sayyidina Umar dididik oleh Nabi SAW setelah dia masuk Islam, jemaah sekalian, Sayyidina Umar dididik dan di antara pendidikan itu menjadi satu teladan untuk kita. Bagaimana satu hari Sayyidina Umar dalam keadaan sakit, tuan-tuan. Sakit ni bagi orang yang tak beriman, sesuatu kesakitan, ujian itu satu azab. Tetapi bagi orang beriman, sakit itu juga satu nikmat. Kerana dari sakit itu kita diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Kita diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Dan kemungkinan kerana kesabaran kita menanggung kesakitan itu, menjadi mudahnya hisab kita di akhirat. Itu di antara yang Allah sebut dalam Quran. Bagi orang-orang yang sabar, di antara nikmatnya pada hari akhirat yang Allah sebutkan dalam Quran adalah
mereka ini dimasukkan ke dalam syurga bighairi hisab. Tidak ada hisab kerana kesabaran mereka, besarnya nikmat sabar tu. Kata Imam Tabari, besarnya nikmat sabar mereka tu, sehingga mereka tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Banyaknya pahalanya, kesabaran yang mereka telah ada saat mereka hidup di dunia dengan dugaan yang Allah kurniakan bagi. Sebab tu kesakitan atau dugaan itu satu nikmat bagi orang beriman ataupun satu rahmat bagi mereka. Ya, jadi jemaah sekalian, kita kembali pada cerita Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari sakit, tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang pernah pergi umrah atau berhaji, kalau yang pernah demam kat sana tu tahulah macam mana rasa dia. Ya, saya dahulu ketika di Yaman, ya, Yaman ni tuan-tuan ada tempat sejuk, contohnya macam di Sana'a, dia sejuk tuan-tuan, dirahmati Allah Taala, tuan-tuan. Jadi kalau demam dia memang rasa nak meninggal. Terlalu sakit, badan sakit, pada demam biasa je tuan. Nak cerita keadaan sana lah, sebab mungkin cuaca dan sebagainya. Macam tu jugalah ada sahabat-sahabat yang mana mereka berhijrah dari Mekah pergi Madinah, tuan-tuan. Ramai sahabat yang jatuh sakit. Ya, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai dia rasa nak penghujung nyawa dan sakit itu. Adalah sebagai riwayat menyebutkan kerana pertukaran cuaca dan sebagainya. Walaupun keadaannya taklah terlalu jauh, tetapi keadaan cuaca dan sebagainya. Dan kesakitan saat demam di Madinah antara contohnya memang sangat perit, tuan-tuan dalam Ta'ala. Tapi itu satu ujian dari Allah Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar ni satu hari sakit, tuan-tuan dalam Ta'ala. Dia sakit, kemudian sakit ini menggigil. Sampaikan sahabat-sahabat lain risau dan takut kalau Sayyidina Umar kembali ke rahmatullah pada saat itu. Sebagai menyatakan ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab sudah pun menjadi khalifah. Jadi pada saat itu dia sakit. Umar dalam lisannya lidahnya sentiasa ucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat lain pun bertanya, Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kamu sebut Alhamdulillah? Sedangkan orang yang ditimpa dengan ujian mestilah sebut kalimah lain, contohnya innalillah ke, ya, yang lain ke. Kenapa semua Alhamdulillah? Selalu Alhamdulillah ni dapat nikmat, kan? Dapat nikmat disebut Alhamdulillah. Tak salah, kan? Tetapi selalunya bila dapat nikmat disebut Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab beritahu pada mereka, subhanallah, aku ucapkan Alhamdulillah kerana Allah hanya merentap kesihatanku. Jadi aku dahulu sihat, punya banyak masa dalam kehidupanku, banyak waktu yang aku sihat. Tapi Allah cuma tarik sedikit daripada masa kesihatan itu dengan memberikan kesakitan padaku. Jadi Alhamdulillah atas nikmat ini, dan daripada kesakitan aku mendapat keampunan Allah. Dan mudah-mudahan diangkat darjat insya-Allah Ta'ala. Namun aku bersyukur pada Allah teramat sangat. Kerana Allah hanya merentap kesehatanku, tetapi tidak merentap imanku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi apa dia, tuan-tuan? Sayyidina Umar nak beritahu pada kita, walau macam mana berat pun ujian kita saat hidup ini, tetapi kalau kita masih ada iman, masih ada Islam, kita kena jadi hamba yang masih kena banyak syukur pada Allah. Sebab Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah, Allah hanya tarik kesihatanku, tetapi Allah tidak tarik imanku keluar daripada jiwa. Kalau Allah tarik imanku keluar daripada jiwaku, maka tidak adalah nilai hidupku ini. Maksudnya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, walaupun diuji, kalau masih ada iman, kita kena syukur pada Allah Ta'ala. Ya, sebab nikmat iman itu yang sangat-sangat besar. Dengan iman, ya, seorang itu mendapat peluang dirahmati dan dimasukkan dalam syurga Allah, dijauhkan dari api neraka. Tapi kalau tidak ada iman, apakah nilai kehidupan? Ya, kalau tidak ada iman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kalau diuji oleh Allah Ta'ala, kita ingat kisah ni. Masya Allah, aku sakit, ya Allah, rahmatilah aku. Tetapi Alhamdulillah, ya Allah, kau masih aku beri aku iman, ya Allah. Teruskan tambahkan iman dalam jiwaku. Walau diuji masih bertambah iman. Dan itulah sebenarnya yang berlaku jemaah sekalian kepada saudara-saudara kita di Palestin. Yang mana kalau ikut kehidupan mereka dengan kita, banyak perbezaan. Yang perbezaan yang sangat-sangat ketara. Ya?
bagaimana kehidupan mereka bangun pagi, alhamdulillah masih hidup, tak dibom malam tadi. Masih ada rumah walaupun dah pecah sebahagiannya. Anak-anak ada 7 orang, meninggal semuanya, tinggal seorang, tuan-tuan. Meninggal 6 orang. Alhamdulillah masih ada seorang, ya Allah. Untuk dijadikan ladang pahala nak bawa kepadamu, ya Allah. Keluarga meninggal dunia semuanya. Alhamdulillah aku masih hidup, ada iman, ya Allah. Jagalah imanku ini, ya Allah. Nampak, tuan-tuan? Bila tahap kita bersyukur sampai kepada iman kita, maka segala nikmat ini walau kurang, walau bertambah, kita tetap kembali pada Allah Ta'ala. Maka syukur kita masih diberi iman oleh Allah Ta'ala. Dan inilah yang Allah ingin sebut di dalam ayat ini. Walau banyaknya nikmat, kamu tidak boleh hitung, jemaah sekalian. Kita tak boleh hitung nikmat kita. Tetapi kenallah nikmat iman yang Allah beri pada kita, nikmat hidayah yang Allah kurniakan pada kita. Maka gunakan nikmat ini, jagalah ia sebaik-baiknya. Seperti mana sahabat Rasulullah SAW menjaga hidayah yang Allah berikan. Antaranya, bagaimana mereka jaga hidayah yang Allah berikan. Iaitu semua perintah Allah mereka segerakan. Sehingga tidak ada dilambatkan walau sekejap. Tidak ada penangguhan atas semua perintah Allah yang Allah berikan pada mereka. Itulah di antara bagaimana mereka jaganya hidayah yang Allah berikan. Mereka begitu menghargai hidayah yang Allah kurniakan bagi mereka. Petunjuk yang Allah kurniakan, iman yang Allah berikan. Sehingga kan jemaah sekalian, kita ketahui bila mana Nabi SAW perintahkan sahabat untuk berhijrah, tinggalkan harta, rumah, kenderaan, keluarga, hijrah. Kerana Allah Ta'ala dan Rasul, mereka tidak memberikan alasan. Terus bersiap dan terus berhijrah. Subhanallah. Tentu bayangkan kalau kita ada perintah hari ini, sekarang, untuk keluar dari rumah kita, tinggalkan semua. Dan tak tahu bila lagi boleh balik. Dan rumah tu mungkin akan wallahu alam, dimasuki oleh orang dan sebagainya. Tentu bagaimana? Kita sendiri, mungkin saya sendiri, kalau bercakap dalam hati itu, kata Allah berat ni ujian ni, nak tinggalkan rumah. Tak lagi nak tinggalkan keluarga. Tapi bayangkan, kerana itu perintah dari Rasulullah, daripada Allah Ta'ala, mereka terus langkah. Tidak ada banyak persoalan, terus pergi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga perintah. Ya, kaum Arab ini minum arak, tuan-tuan, dirahmati Allah Ta'ala. Dan itu benda yang mereka simpan, yang itu berharga. Minuman itu berharga. Tapi bila turun perintah, Allah mengharamkan khamr wal maisir. Khamar, arak itu dan perjudian. Mereka yang simpan arak ni dalam bekas-bekas yang besar terus terbalikkan. Terus terbalikkan. Bahkan ada orang kafir datang jumpa mereka, offer nak beli harga mahal arak tu. Mereka tidak jual, mereka tuang di tanah. Ya, subhanallah. Nak beritahunya kata, punya menyegerakan perintah Allah di atas sebab nak jaga iman dan hidayah. Begitu juga kaum wanitanya. Pada saat tidak menutupi aurat, turun ayat tentang menutupi aurat, mereka terus bila terdengar ayat Quran ni, kaum wanita kena pakai, maknanya menutupi auratnya, menutupi dadanya. Terus mereka cari kain. Ada sahabiah yang tak jumpa kain, maka tarik langsir. Rentap langsir itu terus tutup diri mereka. Segera menyegerakan perintah Allah Ta'ala. Dan ini salah satu daripada kisah yang sebenarnya mengangkat, meninggikan iman kita kepada Allah Ta'ala. Di antara cara kita mensyukuri nikmat iman dan hidayah yang Allah berikan adalah dengan menyegerakan perintah Allah dan menyegerakan meninggalkan larangannya. Macam itulah juga kita jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin ada di kalangan manusia yang kata, oh aku dah buat dah semua. Ya, aku ni dah baik dah. Oh tuan-tuan, ini kena berhati-hati. Jangan sekali-kali kita merasakan diri kita sudah baik ataupun sudah cukup bagus. Tak, tuan-tuan dan tuan-tuan. Dalam hidup kita sentiasa kena berjuang memperbaiki hati kita. Di antaranya benda yang Nabi risau ada bila orang tu sudah melakukan amal soleh. Kemudiannya riak dalam hatinya atau rasa bangga dengan kebaikan yang dilakukan, merasakan dirinya saja yang paling baik, maka itu bahaya. Dan Nabi sebut riak adalah syirik saghir, yakni syirik yang kecil
yang akan memakan semua amal soleh. Jadi Nabi risau. Sebab tu setelah kita berjaya menjadi insya-Allah orang yang beriman, orang yang mudah-mudahan bersyukur, maka jaga hati kita dari sifat mazmumah, antaranya hasad, antaranya juga riak dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka supaya amalan itu terpelihara, dan itulah perjuangan. Lalu orang tanya, sampai bila nak buat macam ni Ustaz, nak jaga hati daripada riak, macam mana nak buat? Sentiasa ada kadang-kadang. Macam itulah perjuangan kehidupan ni tuan-tuan. Dan hidup ni sementara dan hanya seketika. Maka berjuanglah saat seketika ini untuk memperbaiki hati kita, diri kita, jiwa kita, supaya sentiasa jadi hamba yang terhindar dari sifat-sifat buruk, sifat mazmumah, dan dipenuhi dengan sifat mahmudah, syukur, qanaah, sabar dan sebagainya. Jadi itu perjuangannya para jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka sekarang jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, kita ikuti berkaitan dengan nikmat, satu daripada nikmat. Sebenarnya nikmat terlalu banyak, tak boleh hitung. Tapi satu dari nikmat itu yang Allah khabarkan dalam Quran. Baik, sekarang kita buka surah An-Nahl, kembali pada surah yang tadi. Surah An-Nahl, tapi kali ini ayat yang ke-80. Okey? Tadi ayat 18. Kali ini kita buka surah An-Nahl ayat yang ke-80. Baik. Maaf, saya tak baca chat. Ada yang tanya. Oh, baik. Cara sahabat menjaga hidayah iman. Baik. Okey, alhamdulillah. Ada yang tulis nota sebagai manfaat kepada orang. InsyaAllah semoga bermanfaat dan pahala berpanjangan, insyaAllah. Baik, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-80 surah An-Nahl adalah ayat yang menceritakan tentang nikmat rumah yang kita miliki. Jadi selalu kita dengar nikmat macam-macam ni, tapi jarang dengar nikmat ni. Baik, kenapa kita kena bincang tentang nikmat ni? Sebab nikmat ni di antara nikmat yang selalu dilupakan. Baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala lakum, telah menjadikan bagi kamu, mim buyutikum sakana, rumahmu yang menjadi tempat tinggal. Subhanallah. Allah menyatakan, dan Allah telah menjadikan untuk kamu rumahmu tempat tinggalmu. Wa ja'ala lakum, dan dia menjadikan bagi kamu min juludil an'am, daripada kulit binatang-binatang ternak, iaitu khemah-khemah tempat teduhan. Dapatinya ringan dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dan juga menjadikan untuk kamu dari jenis bulu binatang-binatang ternak itu berbagai barangan perkakas rumah dan perhiasan untuk kamu menggunakannya hingga ke suatu masa. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini di antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan Allah sebutkan pada ayat itu, dan Allah menjadikan untuk kamu tempat tinggalmu, rumahmu menjadi tempat tinggalmu. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kata Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani, seorang ulama daripada Yaman, yang pakar dalam bidang Al-Quran, seorang doktor, dan seorang yang banyak berdakwah kepada para saintis
Sehingga ramai di kalangan saintis non-Muslim, baik di timur dan barat, mereka akhirnya beriman pada Allah Ta'ala hasil dari perbincangan dan pertemuan dengan Syekh Abdul Majid Aziz Az-Zindani. Beliau masih lagi hidup sehingga hari ini, usianya rasanya sudah masuk 90 tahun lebih. Ya, semoga Allah merahmatinya. Di antara saintis-saintis yang non-Muslim yang beriman setelah berbincang dan bertemu dengan beliau, antaranya Dr. Maurice Bucaille, seorang pakar bidang anatomi yang mengkaji jasad Fir'aun. Akhirnya beriman bila membacakan surah Yunus ayat 92. Ya, dia beriman pada Allah. Antaranya Dr. Tajison, profesor doktor dari Thailand yang mengkaji tentang kulit manusia, kita pernah bincang tentang dia. Yang akhirnya beriman bila membacakan daripada surah tak silap itu surah At-Taubah, tak silap. Dan seterusnya ada ramai lagi ulama-ulama, antaranya Profesor Yoshihide Kozai, seorang profesor dalam bidang astronomi yang membacakan ayat Quran tentang ilmu astronomi, tentang bintang, tentang matahari dan sebagainya. Yang akhirnya sebagai menyatakan dia beriman pada Allah Ta'ala. Jadi ini di antaranya, dan sebenarnya ramai lagi. Dan ulama ini menyatakan di dalam kitabnya At-Tauhid bahawa rumah adalah satu nikmat yang mana sering dilupakan oleh manusia kerana ia menjadi kebiasaan. Ya. Dia menjadi kebiasaan, yakni ramai di kalangan manusia rasa nikmat kediaman ni macam tak ada apa. Sedangkan di situlah Allah kurniakan kesenangan dan ketenangan. Jadi jemaah sekalian, di antara nikmat yang kita nak di dunia ini bukan mesti banyak, bukan mesti kuantitinya banyak, bukan mesti besar, ya. Tetapi yang utamanya dua. Pertama senang, keduanya tenang. Itu yang kita nak di dunia ni. Urusan kita biar senang, biar tenang. Wang ringgit kita tak mesti kena banyak, tetapi biar senang, biar ada wang ringgit itu senang dan tenang. Itu juga kenderaan, tak mesti terlalu mewah, tetapi kenderaan itu biar senang dan tenang. Senang untuk apa? Senang tidak ada sebarang masalah. Dan senang untuk mengendalikannya, senang dalam urusan-urusannya, begitu keluarga kita, begitu juga nikmat rumah dan sebagainya. Dan tenang kita, walau tak besar, walau tak banyak, tetapi tenang. Kalau besar dan banyak pun biar nak tenang juga. Macam tu. Jadi kita yang penting nak barakah sebenarnya. Bukan nak banyak, tetapi nak barakah. Harta belum tentu banyak menyenangkan. Rumah belum tentu besar menenangkan. Ada orang rumah besar tak tenang hidupnya. Ya, tetapi ada orang rumah pun kecil tetapi masih tenang hidupnya. Sebenarnya nak yang mana? Nak yang senang dan tenang. Kalau dapat besar, alhamdulillah syukur. Kalau dapat kecil pun alhamdulillah syukur. Yang penting senang untuk ibadah, beramal soleh dan tenang dalam kehidupannya. Baik, itu yang paling utama yang kita inginkan. Baik, yang seterusnya, mengapa rumah ini adalah nikmat yang Allah sebutkan dalam Quran? Pertama, kata para ulama, iaitu rumah adalah disebut sebagai sakana. Jadi sakana ni maksudnya tempat kita berdiam, tempat kita tinggal, tempat kita berehat, tempat kita tenang-tenang. Jadi itu rumah. Itu dipanggil bait ataupun buyut. Dan subhanallah, kerana ramai juga yang tidak ada rumah. Contohnya ada saudara kita yang diuji tidak ada rumah, mereka homeless. Tinggal di bawah jalanan, na'udzubillah. Allah kesian. Semoga Allah merahmati mereka. Kalau kita ada jalan nak bantu mereka, silakan. Tafadhal mashkura. Carilah jalan macam mana nak bantu orang-orang yang macam ni. Dan bila mana kita ada rumah, dia adalah satu foundation, good foundation, ataupun satu tapak yang sangat baik untuk membina ummah. Kenapa disebutkan semikian? Kerana kata Syekh Qardawi bahawa ummah Islam dia tidak akan terbentuk melainkan dengan terbentuknya
keluarga Muslim. Jadi ummah Islam ni seperti sebuah rumah. Rumah ini didirikan dengan sebuah bata. Jadi bata tu adalah keluarga Muslim. Maka sebab itulah jemaah sekalian, keluarga Muslim dia mesti terdidik dengan ilmu, dengan iman dan sebagainya. Maka syaitan akan berusaha merosakkan keluarga. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang sihir pertama kali digunakan adalah untuk farriqu ma baina mar'i wa zawji, untuk memisahkan di antara suami dan isteri. Itu pertama kali sihir digunakan, ya, adalah untuk memisahkan di antara suami dan isteri. Bila terpisahnya suami dan isteri, maka hancurlah keluarga Muslim. Bila banyak keluarga Muslim yang hancur, maka tidak terdiri ummah Muslim. Ummah Islam tu menjadi rapuh dan tidak kuat. Sebab itu keluarga Islam sangat penting, jemaah sekalian. Jemaah yang ada bersama saya 85 orang yang bersama dengan saya pada pagi ini, kita doa pada Allah. Semoga kita diberi kekuatan kepada kita, pasangan, zuriat kita untuk bertahan sebagai keluarga Muslim yang kuat. Sebab apa jemaah sekalian? Dengan keluarga Muslim yang kuat ini membentuk ummah Islam yang kuat. Maka kita masing-masing kena menjaga keluarga kita. Seorang isteri kena menjaga suaminya supaya keluarga itu menjadi bahagia. Seorang suami perlu bertanggungjawab terhadap isterinya supaya semua menjadi bahagia. Asas kepada keluarga yang bahagia bukan harta. Asas kepada keluarga yang sakinah, yang tenang, bukan kerana harta benda, tetapi kerana iman di dalam keluarga tersebut. Percayalah jemaah sekalian, keluarga yang memiliki iman, keluarga itu akan bahagia dunia dan akhirat. Macam mana nak membentuk iman dalam keluarga? Kena biasakan dengan ilmu. Keluarga kena biasa dengan ilmu, bukan hanya kita seorang, tetapi ahli keluarga kita semua. Baik pasangan kita, zuriat kita, kena cinta pada ilmu. Nanti kita sebutkan tentang hal ini. Dan semua ini, dan keluarga mesti terdidik dengan iman, pertama dengan ilmu tadi, kedua dengan amal soleh. Ya, kedua dengan amal soleh. Di antara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya, supaya rumah kita la taj'alu buyutakum qubura. Allah sebut nikmat rumah dalam Quran dan Nabi sebut jangan kamu jadikan rumahmu seperti kubur, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan dinyatakan hadis sahih. Nabi kata jangan buat rumah kamu jadi kubur. Apa yang dimaksudkan dengan Nabi SAW? Iaitu di antara, nanti saya sebut lagi hadis ni sekejap lagi. Di antaranya bila rumah tidak ada majlis ilmu, rumah tidak ada bacaan ayat Quran, rumah tidak didirikan salat di dalamnya. Salat di dalam rumah tersebut, bahkan jarang sekali ada solat pun tak ada, tak lagi solat jamaah. Jadi sebab tu jemaah sekalian, nikmat rumah ni sangat penting untuk membina ummah. Dari rumah menjadi ummah, tuan-tuan. Macam tu. Jadi itu di antara yang disebut para ulama, antara Syekh Abdul Majid Aziz ini menerangkan kita tentangnya. Kemudian bila kita sebut tentang hal ni, maka sekarang kita tengok bagaimana Allah menyatakan, Allah menciptakan bagi kita rumah kita. Secara mata kasar kita melihat rumah kita dibina oleh manusia. Ya, beli simen, beli batu, kita keluar duit, kemudian dia tolong buatkan rumah kita. Dia buat simen, bancuh simen, dia letak ni punya, dia plaster, dan siap rumah. Alhamdulillah ada rumah bentuk macam papan, bahannya ada juga papan pun mahal. Sekarang rumah yang dibuat daripada kayu mahal, tuan-tuan. Ya, semua orang berangan nak rumah kayu. Sebab apa mahal sekarang kayu? Allahu Akbar. Jadi rumah daripada batu, jadi macam-macam. Secara mata kasar kita nampak rumah ni dibina oleh manusia. Tapi Allah menyebutkan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Tapi Allah Taala kata bahawa rumah itu Allah yang menjadikan untukmu. Yakni untuk rumah-rumahmu untuk tempat tinggal. Baik, kenapa disebut semikian? Kata para ulama,
apabila kita membacakan ayat Quran, kita kena membacanya dengan hati kita. Selain kita baca dengan lisan, lidah kita membacanya, kita kena baca dengan hati. Dan kalau nak baca dengan hati, di antaranya adalah untuk kita berusaha faham ayat itu dan memikirkannya. Itu dipanggil tadabbur. Allah Ta'ala menyebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah menghalang manusia daripada berusaha memikirkan atau berusaha memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, ataupun am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka telah pun terkunci rapat daripada memahami ayat Allah. Allah na'udzubillah min dzalik. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, itu di antara sebab kita melihat pada Al-Quran, kita bukan lihat dengan mata kita, tapi lihat dengan hati kita. Iaitu di antaranya bila Allah sebut Allah yang menjadikan rumah untuk kita, kita kena sebut kata Alhamdulillah, memang benar Allah yang menciptakan kita. Sebabnya, kata para ulama ada 3. Kenapa Allah sebut semikian? Pertama, Allah nak sedarkan kepada kita bahawa yang membuat bangunan itu manusia kan, yang mencipta akal kepada manusia untuk bekerja, merancang, melukis plan, merancang kedudukan, mengukur skill, semua itu bukankah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi pertama, manusia yang buatnya, tetapi di sebaliknya itu segala kekuatan, kudratnya, akal fikirannya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, memang rumah kita daripada batu contohnya atau simen. Bukankah yang menjadikan bahan-bahan itu adalah Allah? Dan Allah berfirman dalam Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan setiap sesuatu di muka bumi Allah Ta'ala bahkan di langit. Semua itu mesti ada gunanya. Tidaklah Allah jadikan semuanya dengan sia-sia sahaja. Maka semuanya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala, batu, kayu, simen dan sebagainya, semuanya adalah untuk kegunaan hamba-Nya, yakni kita hamba Allah Taala. Bukankah bahan itu dari Allah Taala? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menjadikan bumi ini sentiasa tetap. Tempat kita duduk ni tuan-tuan, dia tak bergegar-gegar. Bahkan kita duduk dalam Zoom ni tak ada pula saya jadi macam ni. Kejap-kejap gerak macam ni. Pasal apa? Nanti orang tanya, kenapa Ustaz gerak macam ni? Pasal tanah rumah saya bergerak macam ni. Kan dia jadi pelik kan. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala sebutkan juga hal ni dalam Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 64, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana Allah menyatakan surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min, surah Ghafir. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan bumi itu atau tanah tempat kita kediaman itu qarara, yakni tempat yang kukuh dan tetap. Subhanallah. Jadi itu juga satu nikmat. Maka daripada ketiga-tiga sebab ini, maka layaklah Allah menyatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Bukan manusia kan, tetapi Allah lah yang menjadikan bagi kita rumah-rumah kita. Dan itu satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan semuanya bahan, bahkan manusia, semua itu dari Allah. Saya lah buat rumah, duit tu datang dari mana? Dari rezeki yang Allah kurniakan. Bagaimana rezeki itu datang? Dengan kita bekerja. Kerja itu mana datang kekuatannya? Dari Allah. Mana datang akal fikiran untuk melakukan kerja itu? Dari Allah. Hasilnya semua balik kepada Allah Ta'ala. Maka wajib kita syukur atas nikmat ini dan ketahui bahawa kita tidak ada apa melainkan Allah lah yang kurniakan kepada kita. Maka wajar kita syukur, bukan sombong dengan nikmat ini. Ya, ada orang dia dapat nikmat rumah dia, alhamdulillah, tapi dia sombong dengan nikmat itu. Padahal dia lupa bahawa itu bukan dia punya, itu Allah punya. Nanti Allah Ta'ala semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Hatta dia meninggal dunia pun tidak akan ditanam di rumahnya. Akan ditanamkan di tempat asalnya, di tanah. Ya, di kubur. Rumahnya akan ditinggalkan. Ya, dan itulah
kehidupan kita jemaah sekalian, kita kena sentiasa ingat bahawa nikmat dari Allah dan apa yang Allah kurniakan kita wajib syukuri dengan sebanyaknya. Baik, balik pada kisah tadi tentang nikmat, maka sekarang kita adakan sedikit perbincangan. Dalam ayat tadi Allah Taala sebut wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha. Ada Allah Taala menyatakan bagaimana haiwan juga Allah jadikan dan padanya terdapat kulit yang dijadikan khemah. Yang ini berlaku di zaman sebelum ini. Kulit-kulit haiwan digunakan sebagai khemah. Dan juga bulu-bulu binatang ternak dijadikan barang dalam rumah, antaranya lapik. Lapik tempat duduk, lapik tempat tidur. Itu di antaranya yang Allah sebutkan. Jadi Allah juga menyatakan wa mata'an ilahin, dan ia digunakan sampai tiba satu masa. Baik. Jadi Allah Ta'ala juga menyatakan selepas padanya tentang nikmat-nikmat yang sentiasa Allah kurniakan. Ala kulli hal, Allah Ta'ala nak membuka mata kita tentang nikmat ini, macam mana pun tidak pernah lari daripada Allah Ta'ala. Ada orang kata, orang mungkin yang cakap ayat Quran ni, oh ni cerita zaman dulu kan, zaman sekarang mana ada orang pakai lagi kulit binatang, tak ada orang pakai lagi bulu haiwan nak buat perkakas rumah, tuan-tuan. Tapi macam mana pun hari ni, tuan-tuan, di rahmat Allah Ta'ala, kita duduklah rumah, kita tengok satu-satu barang dalam rumah ni. Semuanya daripada muka bumi Allah Ta'ala. Katanya plastik, besi, semuanya daripada muka bumi Allah, dalam bumi. Semuanya telah Allah ciptakan. Dan kita sebenarnya sebut dalam ayat ni, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan bumi ini, di dalamnya terdapat apa yang diperlukan oleh manusia. Dan itu adalah telah pun ditetapkan Allah sejak kejadian alam semesta ini. Subhanallah. Jadi apa pun kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perbincangannya. Jadi kita tanya satu soalan. Apakah makhluk yang ada rumah? Apakah makhluk yang ada rumah? Jadi kita ada rumah kan? Kita manusia ada rumah. Tapi makhluk lain ada tak rumah? Contohnya haiwan. Semut ada rumah, betul? Semut ada rumah. Haiwan ada rumah. Contohnya haiwan, tak kira lah apa pun, mereka pun ada rumah mereka lah. Bahkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang rumah satu ekor haiwan yang kerdil. Tapi surahnya panjang. Namanya surah Al-Ankabut. Surah tentang laba-laba. Allah sebut tentang rumahnya dalam Al-Quran. Dan membuat perbandingan bagaimana manusia yang mana melupai nikmat pada Allah. Ada seperti mana ataupun kufur pada Allah Ta'ala. Lihat saja yang disebutkan labah-labah tu, dia menjaga rumahnya tapi rumahnya sangat rapuh. Artinya rumahnya akan hancur. Dan macam itulah rupanya kita juga, jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kita juga rumah ini juga, bagaimana Allah jagakan untuk kita, itu sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi balik pada tadi, apakah makhluk yang ada rumah? Haiwan-haiwan ada rumah. Baik haiwan daratan, baik di lautan, baik di langit, masing-masing ada kediamannya. Dan manusia ada juga rumah. Kita juga ada rumah. Ada rumah dalam apartmen, ataupun rumah teres, ada rumah banglo. Semua itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi itu tempat perteduhan yang Allah kurniakan. Baik. Persoalan yang kedua, apakah bezanya di antara dua makhluk ini rumah mereka? Rumah haiwan beza dengan manusia apa dia? Kalau dari sudut fizikal, sebab itu kalau tengok dengan mata, apa dia? Kita tengok rumah haiwan ni dibuat daripada kayu, daripada apa? Kalau contoh sarang semut kan, dibuat daripada apa? Daripada daun. Sarang lebah dibuat daripada tanah, tebuan. Kemudian mungkin haiwan-haiwan lain yang hidup liar, mereka ada tempat-tempat kediaman masing-masing. Baik. Ada kuliah itu secara fizikal. Tetapi apakah bezanya di antara rumah mereka dan rumah haiwan? Rumah manusia dan rumah haiwan. Baik.
Kalau hanya untuk berlindung ataupun untuk berehat ataupun tempat tinggal, maka sebenarnya antara rumah manusia dan rumah haiwan. Sebab haiwan pun buat rumah dia sebab untuk tu juga, untuk berlindung, untuk tinggal, untuk berehat. Macam tu. Itu juga sebab mereka buat rumah. Tapi manusia, kenapa manusia ada rumah? Baik. Perbezaannya adalah kerana kita juga melindungi diri kita dengan rumah, tu sebagai satu nikmat. Berehat juga, kita juga tempat tinggal. Tetapi sebenarnya rumah kita perlu lebih daripada itu. Rumah kita bukan hanya tempat berehat, bukan hanya tempat berlindung, bukan hanya tempat tinggal sahaja. Kalau macam itulah niat rumahnya, maka sama saja seperti makhluk lain yang membina rumah mereka. Haiwan-haiwan pun membina rumah dengan tujuan yang sama. Jadi apa bezanya rumah kita dengan yang lain? Sebab itu kita kena pelajari dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyatakan? Nabi menyatakan hadis yang saya sebut tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah yang mungkin dari fizikalnya cantik tetapi seperti kubur, yakni usang, tidak menenangkan dan sebagainya. Kita cuba pergi kubur tengah malam, duduk situ, rasa apa? Jadi Nabi kata jangan jadi rumah kita usang, sunyi macam tu. Jadikan rumah kita dihidupkan. Yang pertama, kata Rasulullah di antara riwayat lain menyatakan, ij'alu buyutakum min salatikum. Jadikan rumah kamu tempat salatmu. Dulu salat sunat kita jalankan di rumah kita. Sebab salat bagi kaum muslimin, salat wajib kita jalankan di masjid atau di musalla, masjid atau masjid jami'. Tapi sekarang kita dalam PKP, Masya Allah, tabarakallah, kita boleh amal hadis ni. Jalankan salat di rumah dan sebaiknya berjemaah. Berjemaah. Itu akan menjemput barakah daripada Allah Ta'ala, menjadikan rumah barakah. Antara yang kedua, rumah ini juga perlu dihidupkan dengan Al-Quran. Seperti dalam hadis sahih yang lain, فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ. Kata Nabi SAW, antara contohnya, apabila satu rumah itu dibacakan padanya Al-Quran, antaranya surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan memasukinya. Ini di antara hadis riwayat Tirmizi dan hadis hasan sahih, bagaimana menunjukkan bahawa rumah yang dibacakan Quran mendapat perlindungan daripada syaitan memasukinya. Sebab tu antaranya di sunnahnya, kalau rumah tu tinggal lama, rumah tak balik, datang, buat apa? Baca surah Al-Baqarah. Bagi salam dan baca surah Al-Baqarah. Begitu juga kalau tempat kita di rumah sekarang ni kan masa free dan sebagainya, ada masa bacakan Quran. Kerana dengan membaca Quran itu, Allah Ta'ala insya-Allah akan melindungi rumah kita daripada perkara yang tidak baik dan sebagainya. InsyaAllah. Baik. Di mana dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka menjadikan rumah kita luar biasa. Antaranya pertama, bila dihidupkan solat di dalamnya. Yang pertama. Maka bukan hanya kita yang solat, tetapi semua isi rumah perlu solat. Sebab tu ibu ayah, mungkin ada anak-anak bujang dalam rumah. Anak-anak bujang lelaki ataupun perempuan dalam rumah yang usianya mungkin dah belasan tahun ataupun penuntut universiti, 20-an dan sebagainya. Jangan jadi macam sebahagian ibu ayah yang duduk di Everest. Apa yang jadi kat ibu ayah kat Everest ni, tuan-tuan? Waktu subuh dia tak kejut anak dia. Ya Allah. Kesian kat anak aku ni. Semalam dia buat assignment tengah malam. Lalu pagi ni dia ngantuk. Jadi tak payahlah kejut dia subuh. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Ni mak ayah dekat Everest, dia tak kejut anak dia subuh. Tapi kita, mak ayah yang di Malaysia yang hebat, yang bertakwa ni, kalau ada zuriat kita, siapa je yang ada dalam rumah,
kena kita kejutkan atau ingatkan mereka terhadap solat mereka. Itu penting, ya. Jadi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Taala. Jadi begitulah yang juga sebenarnya saya cerita pasal diri saya lah, personal kan. Lepas saya berkahwin dan buat sementara duduk di rumah mentua saya. Tapi ayah mentua saya seorang yang sangat hebat, tuan-tuan. Ayah dengan mak mentua saya, arwah mak mentua saya. Ayah mentua saya ni pagi-pagi malam kahwin kan, hari Jumaat, kemudian malam, kemudian esok tu subuh tu tuan-tuan, pukul 5 dia dah ketuk pintu pengantin. Pukul 5 pagi dia ketuk dah, tek 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 tek. Bangun subuh. Subhanallah. Jadi saya pun memang kagum lah. Maksudnya apa, dia kalau siapa ada rumah dia tak kira, dia akan ingatkan kepada solat. Dia tak ada segan, tuan-tuan. Dia tak ada nak rasa macam nanti kalau menantu aku cakap apa ni, baru kahwin sehari dah ketuk pintu kan. Masya Allah. Tapi saya syukur sebab saya dikurniakan bapa mentua yang soleh macam tu. Jadi saya syukur pada Allah Ta'ala. Tak terasa langsung, tuan-tuan. Tapi rasa syukur lagi banyak. Sebab dia ketuk pintu bilik. Walaupun pengantin, tuan-tuan, tapi ketuk pintu bilik nak ingatkan solat subuh. Masya Allah. Walaupun belum masuk lagi subuhnya. Jadi macam itulah kita kena jadi mak ayah, tuan. Kadang-kadang kena yang kata apa, ingat bahawa benda yang kita buat biarlah. Ya, kalau keluarga tu, kalau itu yang Allah suka, maka kita buatlah sedaya mampu. InsyaAllah Allah berkati rumah kita. Baik. Antara yang lainnya disebutkan kediaman terbaik adalah apabila dihidupkan Quran di dalamnya. Pertama tadi solat, kedua Quran. Maka kalau tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala nak baca Quran setiap waktu mungkin tak sempat baca, ada masa-masanya, maka banyakkanlah pasang Al-Quran. Sekarang ada radio Quran kan? Kalau tuan-tuan tak ada, pasanglah pada telefon ke, ataupun tuan-tuan beli radio Quran, harga tak mahal, RM30-40 boleh beli kan? Pasang radio Quran sentiasa dalam rumah tu, kedengaran ayat-ayat Quran. InsyaAllah akan tambah barakahlah rumah. Dan sebaiknya adalah kita bacalah ayat Quran tersebut. Yang seterusnya, bagaimana rumah yang barakah juga bila dihidupkan majlis zikir atau majlis ilmu. Mungkin ayah-ayah, ibu-ibu nak bagi tazkirah, mungkin ada yang rasa tak mampu, tak apa, pasanglah ceramah. Jadi TV rumah kita bukan setiap hari duk pasang benda yang melekakan je lah. Jadi sayang kalau macam tu. Biarlah rumah kita ni ada TV, ada radio, dihidupkan ilmu dan majlis zikir. Jadi kalau ada majlis ilmu, tengok contohnya dekat TV kan, boleh pasang majlis ilmu, biar satu keluarga tahu tentang ilmu. Kalau tidak, sayang. Kalau hiburan saja yang banyak masuk melalui corong radio dan televisyen ke dalam rumah kita, maka kita takut benda tu akan merenggangkan barakah Allah Ta'ala kepada rumah kita. Kalau banyak sangat hiburan masuk dalam rumah kita, kita takut akan mengurangkan barakah dari Allah ke dalam rumah kita. Maka hidupkanlah banyak dengan majlis ilmu. Antaranya kalau ada TV, alhamdulillah ada TV, tapi pasanglah majlis ilmu, pasanglah yang bermanfaat, yang baik. InsyaAllah dengan itu walaupun dipasang tapi memberi keberkatan pada rumah kita, insya-Allah. Yang ketiga adalah hidupkan majlis ilmu di rumah. Dan subhanallah, kita tengok kisah rumah yang seperti yang ada oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kisah rumah Rasulullah SAW ini sangat menyentuh jiwa kita. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Madinah, di Madinah tu ada banyak museum-museum. Antaranya museum replika dan sebagainya, rumah Rasulullah SAW pun ada. Kalau tak ada di sana, di Malaysia pun ada, tapi sekarang PKP tak boleh pergilah. InsyaAllah habis PKP boleh pergi. Di mana? Di sebelah dengan Masjid Shah Alam. Masjid Negeri Shah Alam tu, yang warna biru putih tu. Di sebelahnya tu ada tempat penulisan Quran kat situ. Kat situ juga ada Rihlah Nabawiyah, iaitu ada
museum Nabi SAW. Mereka buatlah untuk mengingatkan kepada sirah Rasul. Cantik tu kalau tuan-tuan boleh pergi dengan anak, cucu kan, pergi tengok. Antaranya dia bina macam mana rumah Rasulullah. Macam mana keadaan replika rumah Nabi, saiznya, isi dalamnya dan sebagainya. Antara yang hebat di rumah Nabi SAW ni, dia ada ruang ibadah. Itu penting. Di rumah kita ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau nak tarik barakah insya-Allah dari Allah Ta'ala, adakan satu ruang ibadah. Kalau dalam Quran, kisah Maryam dipanggil mihrab. Mihrab tu bukan macam masjid tu tuan-tuan. Mihrab masjid tu memang tempat imam lah kan. Tapi mihrab untuk kita kena ada, iaitu tempat ibadah khas dalam rumah kita. Ni PKP ni bolehlah decoration buat tuan-tuan, ibu-ibu, ya. Ada seni-seni decorate tu buat satu ruang, satu sudut ibadah. Solat jemaah di situ, baca Quran di situ. Jadi ada ruang ibadah tu ruang khas. Macam kita lah, dapur ada tempat dia, living room ada tempat dia, ruang tamu. Kan? Bilik tidur ada ruang dia. Tapi ibadah di mana? Biar ada satu tempat khusus. Kalau ada bilik kosong satu, buat satu bilik ibadah. Kalau tak ada bilik, buatlah ruang ibadah. InsyaAllah akan tambah barakah. Jadi Nabi SAW, rumahnya, Masya Allah, Tabarakallah, tidaklah mewah, tetapi menenangkan Rasulullah dan ahli keluarganya. Antaranya, bila Nabi SAW berdiri, kalau diangkat tangan, maka tangan tu akan kena pada atap. Atap rumah Rasulullah. Jadi rumah Nabi tak tinggi. Ini rumahnya Sayyidina Aisyah. Kemudian Nabi SAW satu hari pernah sahabat hadir ke rumah Rasulullah. Kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi. Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan hadis ni, bagaimana ketika Nabi sampai ke rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah mengizinkan Sayyidina Abu Bakar sila masuk. Abu Bakar pun masuk ke rumah Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar lihat pada wajah Rasulullah tu ada kesan garisan-garisan. Kerana Nabi SAW baring di atas pelepah tamar. Subhanallah. Nabi baring di atas pelepah tamar, dan pipi Nabi, tubuh Nabi itu ada kesan daripada pelepah tamar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita cerita lagi pasal rumah Nabi. Atap ni boleh dicecak. Kan? Kalau atap rumah kita tak sampai 10 kaki, 12 kaki, Allahu Akbar. Tapi atap rumah Rasulullah hanya rendah saja. Dan tapi inilah rumah Nabi SAW. Inilah kediaman insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, pencipta langit dan bumi. Ya, jadi sebab itu bukan bermaksud kita kena buat rumah macam tu. Tak. Rumah yang Allah bagi kita perlu syukur sebenarnya. Itu sebenarnya nak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan nikmat yang Allah beri, syukur banyak pada Allah. Ada orang dia dapat rumah yang kecil, mungkin tak berapa besar. Besar dah sebenarnya, tapi tak berapa besar. Dia kata, tengok orang dapat rumah besar. Dia pun mengeluh dengan nikmat yang Allah beri pada dia. Ya, sedangkan ada orang yang tidak ada rumah. Sebab tu Nabi SAW, kalau kita ada nikmat, Nabi suruh tengok siapa yang lebih rendah dari kita. Bukan siapa yang lebih besar, lebih tinggi. Kalau yang lebih tinggi akan datang syaitan. Bila tengok lebih tinggi dari kita, syaitan akan datang. Syaitan tu akan buat apa? Dia akan bagi hati kita ni rasa macam-macam. Dia akan timbulkan rasa hasad, dengki pada orang yang ada nikmat itu. Dia akan timbulkan rasa benci, rasa tidak syukur, kufur tu, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab tu lihat pada yang lebih rendah. Kita ada rumah, tengok orang ini. Rumahnya, ya Allah, kecil rumah dia kan. Kalau anak-anak tu, mereka mengeluh dengan rumah, panas ke sebagainya, tunjuk sikit video orang Palestin. Rumah pun tak berkecai tuan-tuan, rumah orang Palestin. Orang Syria duduk dalam kemah. Dah bertahun dah duduk dalam kemah. Jadi kita kena syukur dengan nikmat. Sebenarnya bukan suruh ubah katil kita dah ada, lagi lepas ceramah ni pergi jual pula katil tu. Jangan tuan-tuan. Ustaz Ari cakap kena letak pelepah tamar. Tak boleh letak katil, dia jual habis katil-katil dia. Jangan macam tu. Kan, maksudnya Rasulullah SAW nak beritahu, Rasulullah SAW tidak kisah dengan kekurangan ataupun kurangnya selesa dalam hidup Nabi. Yang penting adalah
kesenangan dan ketenangan yang dilimpahkan dari Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bila Rasulullah macam tu, kita dapat lebih dari Nabi. Maka kita kena banyak syukur pada Allah. Kita kena banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ya? Dan dengan cara itu mudah-mudahan Allah berkatkan apa yang kita miliki. Kediaman kita Allah limpahkan rahmat dan sakinah, insya-Allah. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kisah yang terakhir, lihat Nabi SAW bersyukur dengan rumah yang Nabi miliki. Walaupun tidak seperti kita keseselaannya, tetapi Nabi sangat bersyukur bersama ahli keluarga Rasulullah SAW. Maka kita kena lebih syukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita kena gunakan nikmat rumah ini dengan sebaiknya. Maka yang seterusnya, Allah Ta'ala juga cerita dalam Quran, bagaimana ada orang yang tak syukur dengan rumah. Ada orang tak bersyukur dengan rumah yang dia miliki. Antaranya kita sebutkan dalam Al-Quran, kalau kita melihat pada surah, ada banyak surah lah, kita buka salah satu nanti. Antaranya boleh catat dulu. Surah Hud ayat 67 hingga 68. Antaranya juga dalam Quran bagaimana Allah ceritakan satu ummah, satu kaum ini yang dihancurkan atas sebab mereka ini tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya juga dalam surah Haqqah, surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah cerita tentang dua kaum yang masalah mereka adalah kerana rumah mereka. Kaum apa itu? Iaitu kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Ad yang mana diutuskan Nabi Hud alaihissalam, kaum Samud yang diutuskan kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam. Baik, dalam surah Al-Haqqah, kalau tuan-tuan boleh buka Quran, Allah cerita tentang mereka dalam Quran. Ya, tapi sebenarnya kisah kaum Samud dan Ad ada banyak dalam Quran. Ini di antaranya. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat keempat surah Al-Haqqah, Kazzabat Thamud wa 'Adu bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad mendustakan hari kiamat yang menggemparkan. Mereka tidak percaya pada hari kiamat. Sebab tu bila Rasul mereka peringatkan mereka, bila mereka mula berbangga-bangga dengan rumah mereka. Kaum Samud, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, antara kaum yang banyak diceritakan dalam Quran. Setiap kali kaum Samud diceritakan, kaum Ad pun akan diceritakan. Kenapa diceritakan? Kerana kedua-dua kaum ini ada persamaan. Mereka ni kaum yang kuat. Mereka ni kaum yang pandai. Mereka ni kaum yang bijak. Bukannya bijak, kuat, tapi besar. Di antara peninggalan yang Allah masih biarkan sampai hari ini adalah rumah mereka. Di mana, tuan-tuan? Di Madain Saleh. Dalam Al-Quran juga turun satu surah namanya surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ni adalah kisah tentang batu yang besar. Batu besar ni apa dia? Rumah-rumah kaum Samud yang terletak di Madain Saleh, iaitu 400 km di utara Madinah. Tempat itu juga dipanggil Al-Hijr dan juga dipanggil Madain Saleh. Ya. Jadi kaum Samud ini dia adalah kaum yang dusta kepada Allah. Makanya dia tak nak beriman pada Allah kerana kelebihan nikmat Allah beri pada dia. Di antara kelebihan yang luar biasa sampai sekarang orang tak boleh buat rumah macam dia orang. Tuan-tuan bayangkan. Ya, rumah mereka adalah daripada batu yang dipahat. Mereka gunakan pahat penukul, mereka pahat batu-batu menjadi rumah. Batu yang besar, tuan-tuan, dipahat. Ada pintu, ada ruang tamu, ada bilik. Subhanallah. Bukan bina, dia pahat. Diukir. Subhanallah. Kita boleh search kat internet, menyentuh jiwa kita. Ta'ala kata apa? Fa amma Samud fa uhliku bitariyah. Maka masing-masing menerima azab, kaum Ad dan kaum Samud. Adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan dengan bunyi yang teramat dahsyat. Ada datang satu bunyi, tuan-tuan, yang sangat kuat, lalu bunyi itu menyebabkan mereka mati semua. Tapi rumah mereka masih tinggal. Sampai hari ini ada lagi, tuan-tuan. Rumah tu masih ada sampai hari ini. Madain Saleh.
rumah kaum Samud. Dan ada riwayat menyatakan sebahagian dari mereka setelah diazab tu terlepas dan keturunan ni pergi ke Jordan pula. Maka mereka bina pula kat sana. Yang antaranya kita juga tahu nama dia Petra, tempat tu. Madain Soleh dulu tutup, sekarang dibuka. Tapi tempat tu Nabi SAW pernah lalu di Madain Soleh, ketika nak ke Tabuk, Nabi SAW suruh cepat perjalanan. Nabi tutup kepala Nabi dan Nabi cepatkan kenderaan Nabi. Sahabat tengok. Kenapa Nabi kata kita tak boleh kagum dengan pembinaan mereka, tapi rasalah, kenalah menangis ataupun sedih dengan keadaan mereka yang diazab Allah kerana kekufuran mereka bila Allah beri nikmat pada mereka, rumah-rumah yang indah, yang hebat, tapi mereka sombong dan kufur pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam surah Haqqah ni Allah Ta'ala beritahu Allah hancurkan mereka. Dan dia tahu sebabnya kerana mereka bangga dengan rumah yang mereka miliki atau sebab mereka mendirikannya. Sedangkan Allah menyatakan apa? Bukan manusia yang mendirikan rumah. Sedangkan yang mendirikan itu adalah wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah yang menjadikan rumah tempat tinggal. Maka sebab itu tuan dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita ada rumah. Macam mana pun rumah kita, baik kita beli ataupun kita sewa, kita kena syukur pada Allah. Kerana ada tempat untuk kita tinggal, berteduh. Dan jadikanlah tempat tinggal kita itu tempat yang barakah, tempat yang dapat menarik redha dan rahmat daripada Allah, dan jauh kita mudah-mudahan daripada seperti kaum Samud yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, bahkan berbangga dan sombong, merendahkan orang lain disebabkan rumah yang hebat yang mereka miliki. Na'udzubillah min dzalik. Dan jadilah seperti Rasulullah SAW, dengan rumah yang sederhana tetap Nabi syukur dan Nabi sentiasa senyum. Dan Nabi SAW tunjukkan pelajaran yang penting pada kita, yang penting rumah ada barakah. Daripada itu maka Allah mudah-mudahan menjadikan bagi diri kita rumah di dalam jannah nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk akhir jemaah sekalian, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara nikmat yang besar, arba'un min as-sa'adah, kata Nabi, ada 4 perkara di antara kesenangan ataupun kebahagiaan. Al-mar'ah as-salihah. Yang pertama, isteri yang salihah. Wal maskanul wasi', dan rumah yang selesa ataupun yang luas. Wal jaru salih, dan juga jiran tetangga yang saleh. Wal markabul haniyah, dan kenderaan yang selesa. Yang ini adalah hadis daripada riwayat Ibn Hibban dan dinyatakan sahih. Maka artinya kalau kamu mampu untuk mendapatkan nikmat ini atau salah satu daripada yang kamu dapat pun, banyaklah bersyukur pada Allah. Kerana itulah di antara kesenangan atau kegembiraan yang besar, kata Nabi SAW. Maka insya-Allah jemaah sekalian, kita syukuri nikmat yang kita ada, kita tambah keberkatan yang minta pada Allah Ta'ala, berdoa atas semua nikmat ini semoga diberkati dan semoga kita sentiasa mendapat taufik hidayah dari Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kita tamatkan dahulu di sini. Saya tak baca lagi chat, mungkin ada soalan. Baik. Ilmu bermanfaat. Okey, syukran jazilan. Tuan dapat mentua misali. Terima kasih banyak Ji. Sini sediakan satu ruang solat. Ya, ya betul. Baik. Jadi saya rasa setakat ini dahulu kan. Mungkin ada soalan sebelum kita tutup, insya-Allah. Kan.